الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Okay, so kita sambung dekat surah Al-Mursalat. Ayat ke berapa? Ayat 35. Ni 35 sekarang. Dia sambung 35 kan? Ya. Okay. Okay. Jadi kita akan sambung surah Al-Mursalat ayat 35, Mursal 581. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sambung seterusnya ayat 35. Hadza yawmu la yantiqun. Hadza yawmu la yantiqun. هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون. Sekali lagi. Yaumu mu tu pendek. Yaumula terus. Yaumula. Lepas tu yang tu dengung. Ikhfa hakiki. Okey, kita ulang sekali lagi. Hadza yaumu la yantiqun. Hadza yawmu la yantiqun. Okey, mantap. Okey, seterusnya ayat 36. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Sekali lagi. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Okey, kita tengok dekat wala 2 harakat. Lam tu ada alif. Dan yu'zanu lahum. Nu tak panjang. Yu'zanu lahum faya'tazirun. Okey, alhamdulillah. Yu'zanu lahum faya'tazirun.
يعتذرون. Okey. Ulang sekali lagi. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم ويعتذرون. Okey. Sambung seterusnya ayat 37. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. Okey, sekali lagi. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. Okey, Alhamdulillah. Okay, ayat ni kita dah lancar kan. Okey, seterusnya ayat terakhir kita ambil 4 ayat. Ayat 38. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. هذا يوم يوم الفصل الفصل جمعناكم الأولين. Okey, panjang. Panjang ke pendek? هذا يوم Kita nak berhenti kat false tu. جمعناكم والأولين. Boleh lah Ustaz. Sekejap ya Ustaz, saya keluar dulu sekejap. Apa dia? Wai haza yaum. Okey je saya. Boleh lah kot. Boleh Ustaz, panjang. Kalau satu ayat ni, okey. Panjang. Boleh kot rasanya. Ya, kita cuba ulang sekali lagi. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. جمعناكم والأولين. والأولين. Okey, ulang sekali lagi. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita ulang sekali lagi, last. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Okey, Alhamdulillah. Boleh InsyaAllah. Tak panjang kan ayat ni kan? Boleh Boleh. Bila ngam-ngam. Ngam-ngam Tak panjang sangat, okey lah kot. Okey, so kita ambil 4 ayat ni dulu. Okey. Sebelum kita nak baca, ada nak tanya?
جمعناكم أول آية Okey lah Kak Ustaz. Okey, kita baca eh. Hmm. Okey. Buat Puziah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Okey, alhamdulillah. Tak, okay, Puan Zaini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم ويعتذرون Faya. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Saya baca semula lah. Saya Okey. wow ni. Berhenti kat fasli pun boleh juga kalau nak berhenti. Dia Yang tak tanda apa, fast. saya keliru sekarang wow dengan ni. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Okey, alhamdulillah. Wow. Okey, Puan Salamiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Bukan hadza yaumul fadli, hadza yaumul fasli. Oh, bahasa هذا يوم الفصل جمعناكم أولين. Jama'nakum wal. Keliru juga. Ulang kali Ustaz. Okey. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Puan sebut perkataan fasli macam fadli. Wow. Cuba ulang. Kalahkan ya. Dia bukan kolak-kolak, bukan. Puan sebut macam fadli. Sepatutnya fasli. 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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Okey. Okey, mantap. Okey, alhamdulillah. Okey, sambung seterusnya. Ayat 39. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَإِنْ كَانَ لَكَ كَيْدٌ فَكِيدُونِ
Okey. Ulang sekali lagi. Tengok perkataan fa'il. Fa'il tu kita dengungkan. Fa kiki. Fa'il. Kemudian ke tu dua harakat. Ada alif. Na tu pendek. Lakum. Terus masuk. Kana lakum kaidun fakidun. Fa'il in dengung dua harakat. Lakum kaidun. Dun tu dengung juga. Fa kiki. Sama macam atas. Fakidun. Kaidun fakidun. Ki dua harakat. Ada ya. Mari sukun. Kana lakum kaidun fakidun. Kaidun fakidun. Kaidun tu dengung. Kaidun fakidun. Okey. Ulang sekali lagi. Fakidun. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. Sekali lagi. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. Okey. Boleh? Okey. Sambung seterusnya 40. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. ويل يومئذ للمكذبين. Sekali lagi. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. ويل يومئذ للمكذبين. Okey. Sambung seterusnya. 41. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. إن Okey, sekali lagi. In yang pertama bila mana nun ataupun nun ya mim waw yang bertanda sabdu, kita kena tekankan dan ada huruf wajib bulu gunnah. Bila mana huruf tu yang bertanda tak sabdu kan. Kita kalau kita tengok sabdu dia warna merah. Jadi kita tekankan in dua harakat. In dengung tu dua harakat. Wajib bulu gunnah, wajib dengung. Innal In dua harakat. innal muttaqina fi zilalin wa Okey, kita ulang sekali lagi. Innal muttaqi kita dua harakat ada ya. Kemudian muttaqina fi dua harakat. Kemudian zilala pun dua harakat. Zila ma asli. Zilaliu
tanwin bertemu waw, memasukkan peserta dengung. Zilaliu wa uyun. liu wa uyun. Zilaliu wa uyun. Okey. Kita ulang sekali lagi. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sekali lagi. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Okey, alhamdulillah. 1, 2, 3. Okey. Satu lagi. Last ayat 42. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Sekali lagi. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Okey. Wa yang ada alif tu 2 harakat. Kemudian wa fawakiha mim tu saya cakap sebelum ni wajib dengung, wajib boleh guna. Mimma yashtahun. Okey. Kemudian yashtahun. Okey, kita ulang sekali lagi. Yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa Fawakiha mimma yashtahun. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh semua? Okay. Baca 4 ayat. 9, 40, 41, 42. Okey, ada nak tanya? Okey. Okey, kita baca Okey, 4 ayat. Okey, sampai ayat 39 sampai ayat 42. Okey, Puan Fuzia. Minasyaitonir rajim. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Okey. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Okey, alhamdulillah. Puan Zaini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma izil lil mukazzibin. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Okey, alhamdulillah. Okey, mantap. Okey Puan Salabiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان لكم كيد فاكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. Okey, alhamdulillah. Okey, mana lagi Puan Buzia? Okey. Sabaria, Ustaz tadi Sabaria dia baca zilali, dia masuk tak liu wa uyun? Masuklah. Tanwin bertemu waw. Liu. Zila liu. Masuk. Kenapa? Sabaria tadi baca rasanya tak masuk ke? Ke saya silap Oh, dengar? dia baca zilali. Zila liu. Saya rasa saya baca Baca. zila liu, bahasanya tak tahu. Yalah tadi Okey. rasanya Puan masuk. Rasanya dia baca zilali. Okey. Okey. Ada nak tanya? Okey. Okey, sebelum kita saya nak kongsikan satu hadis. Hadis ni saya kalau baca terus aku nanti bosan kan. Saya kongsikan satu hadis. Hadis ni berkenaan dengan kisah yang memang famous lah kita biasa dengar. Kisah tu diceritakan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian hadis tu memang kisah tu memang full lah cerita dia Rasulullah ceritakan. Kisah yang di mana 3 orang sahabat tu, 3 orang pemuda, dia menggunakan kebaikan dia tu untuk menolong dia pada masa akan datang. Kisah dia diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada 3 orang daripada umat sebelum kalian berjalan bersama. Pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah tu, sebelum pada zaman Rasulullah, Rasulullah ceritakan. Kemudian mereka menjumpai sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh. Lalu mereka pun berteduh. Lepas tu kira dipendekkan cerita, diorang masuk dalam gua tu, diorang duduk dalam gua, kemudian diorang nak keluar tak boleh. Diorang tidur lah dalam gua tu, maksudnya lebih kurang dalam beberapa jam. Kemudian ada batu besar tutup pintu gua tu. Lepas tu salah seorang daripada mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu semua daripada bencana ini, melainkan bila kamu semua berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan. Jadi, sebelum kita sambung jadi kita kat sini, apakah hukumnya untuk kita bertawassul ataupun untuk kita menggunakan kebaikan kita untuk menolong kita. Contoh kita dalam keadaan susah tau pada waktu ni, contoh kita kesempitan duit ataupun kesempitan hidup lah sebagainya kan. Dia kata, ya Allah Tuhanku, jikalau dahulu aku pernah menolong mak aku ataupun aku pernah buat satu kebaikan yang aku rasa waktu tu aku buat dengan cara ikhlas, kau gunakanlah aku bertawasul dengan kebaikan aku tu untuk kau permudahkan urusan aku hari ni. Contoh. Boleh hukum dia. Dibolehkan.
Berdasarkan Lihat lah. dengan hadis yang ni yang saya akan baca ni lah. Jadi maksudnya kita boleh bertawasul ataupun menggunakan kebaikan kita kebaikan kita di dunia dan dipermudahkan di dunia tu juga. Jadi hukum dia ada orang tanya, maksudnya bila mana kita gunakan kebaikan kat dunia tu, dekat akhirat nanti dah habis ke kebaikan kita guna tu kan? Sebab kan kita dah gunakan, contohnya kita gunakan kredit kebaikan kita 3 jam contoh. Jadi kat dunia kita dah guna, maksud kat akhirat dah tak ada lah. Jadi ulama kata tak, maksudnya kat akhirat tu masih ada, cumanya dekat dunia tu kita menggunakan kebaikan tu untuk permudahkan urusan kita saja. Dengan cara kebaikan tu masih ada, tapi kita gunakan kebaikan tu untuk permudahkan urusan kat dunia. Okey, kita sambung Okey, maka salah seorang daripada mereka mula berdoa, "Ya Allah Tuhanku, aku dahulu mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Aku selalu mendahulukan memberi minum susu kepada mereka berdua sebelum memberikannya kepada keluargaku." Dia suka memberi susu kepada mak ayah dia dulu sebelum keluarga dia sendiri. Pada suatu hari aku terlambat pulang daripada mencari kayu api dan aku mendapati mereka berdua ibu bapaku telah tidur. Jadi pada satu hari tu dia memang biasa dia akan bagi susu kat mak ayah dia. Tapi bila satu hari tu dia pergi cari kayu api, dia lambat nak bagi susu kat mak ayah dia. Dan mak ayah dia pun dah tidur. Aku terus memerah susu untuk mereka berdua minum. Mereka berdua telah tidur tapi aku tidak mahu mengganggu tidur mereka. Namun pada masa sama aku juga tidak mahu mendahulukan susu tersebut kepada keluarga aku. Jadi dia mak ayah dah tidur, dia tunggu juga mak ayah dia sebab dia tak nak bagi keluarga dia dulu susu. Termasuklah kepada anak aku sebelum aku memberi minum kepada ibu bapaku. Maka aku pun menunggu mereka terjaga hingga terbit fajar. Dia tunggu daripada malam sampai ke pagi. Barulah mereka berdua bangun sementara anak-anak aku menangis kerana ingin susu sehingga mengelilingi kakiku. Sampai ke anak dia sendiri nak minta susu pun dia tak bagi. Dia nak bagi kat mak ayah dia dulu. Setelah mereka bangun, aku berikan mereka berdua ibu bapaku minum susu itu. Ya Allah, jika aku berbuat begitu kerana mengharapkan keredaan-Mu, maka kau gerakkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergerak sedikit batu itu tapi mereka belum boleh keluar dari gua tersebut. Jadi kebaikan pertama telah diceritakan. Jadi digunakan kebaikan memberi susu pada mak ayah dia tu, batu tu bergerak. Okey, kemudian pemuda yang kedua, dia meminati sepupu wanita yang sangat aku cintai. Dalam riwayat lain, aku sangat mencintai sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang wanita. Dia mencintai sepupu dia sendiri lah. Kemudian aku ingin berzina dengannya tapi dia menolak. Beberapa tahun kemudian sepupuku itu ditimpa kesusahan sehingga terpaksa datang kepadaku dan aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia mahu berzina denganku. Maka dia pun bersetuju. Dia pun terpaksa bersetuju sebabkan dia nak gunakan duit kan. Ketika aku sudah menguasainya, dia berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu melakukannya kecuali dengan cara yang halal selepas bernikah." Maka aku meninggalkannya sedangkan dia adalah wanita yang sangat aku cintai dan aku membiarkan sahaja dinar yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku berbuat sedemikian kerana mengharapkan keredaan-Mu, maka berikanlah kami jalan keluar. Maka pintu tu pun bergerak sikit tapi dia tak dapat keluar juga. Jadi kebaikan kedua, dia nak berzina tapi perempuan tu menghalang dia dan dia pun menolak. Dan di mana kalau dia buat benda tu dengan keredaan Allah, maka Allah berkati benda tu dan pintu tu terbuka. Dikira kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Ya Allah, aku dahulu mengupah beberapa orang pekerja dan kesemuanya aku bayar gaji dengan sempurna kecuali seorang yang pergi meninggalkan aku dan tidak mengambil gajinya. Okey, dia ada pekerja banyak. Yang orang ketiga ni dia ada pekerja yang banyak. Kemudian semua pekerja dia bayar gaji kecuali seorang. Seorang tu dia lari pada dia. Tapi gaji dia tak ambil. Dia lari macam tu lah. Mungkin ada masalah apa kan, lari, gaji tak ambil. Lalu gajinya itu aku kembangkan sebagai modal perniagaan sehingga menjadi banyak hasilnya. Selepas beberapa tempoh waktu, dia datang kepada aku dan berkata, "Wahai Aba Allah, berikanlah aku gaji aku yang dahulu itu." Jadi gaji untuk orang yang lari itu, yang orang yang ketiga tu digunakan untuk mengusaha lebih banyak. Lepas tu beberapa tahun lepas tu dia datang untuk nak menuntut gaji dia. Kemudian orang ketiga tu katalah, "Semua yang kamu lihat ini termasuk unta, kambing maupun budak yang menggembalanya itu adalah gajimu." Dia berkata, "Wahai Aba Allah, janganlah engkau mahu mempermainkan aku." Lalu aku menjawab, "Aku tidak mempermainkanmu." Kemudian dia mengambil kesemuanya tanpa meninggalkan apa pun. Jadi semua yang gaji duit budak tu, lelaki tu kembangkan dan tambah banyak lah, tambah kambing, unta dan sebagainya kan. Lepas tu dia kata, "Ya Allah, jika aku melakukannya kerana mengharapkan wajah-Mu, mengharap keredaan-Mu, maka berikanlah kami jalan keluar daripada apa yang kami hadapi." Kemudian batu tu pun bergerak dan mereka keluar daripada gua tersebut dan meneruskan perjalanan.
Okey, jadi Hmm. riwayat Al-Bukhari nombor 3465. Siapa boleh rujuk kalau nak tengok. Okey, jadi dia punya dia punya apa namanya, yang kita dapat dari kisah ni, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Boleh jadi kebaikan yang kita buat tu akan menjadi sebab kita di masa yang akan datang. Jadi itu sebab kisah orang yang dia berbuat kebaikan kan, walaupun dia penceramah kan, dia datang awal, dia susun kerusi dan sebagainya. Bila tu orang tanya dia, kenapa kau buat semua ni kan, dia kata sebab aku tak tahu antara kebaikan aku yang manakah yang Allah terima kan. Mana tahu aku tengah susun kerusi tu ke, tengah pasang mic ke dan sebagainya kan. Sebab kita dalam perkara-perkara kehidupan kita sendiri pun kan, kita jangan hanya terlalu fokuskan tentang kita buat benda wajib tau. Jadi maksudnya lebihkan juga untuk perkara-perkara sunat, sebab perkara sunat sendiri pun akan menampung perkara wajib kita kan. Kita pun tak tahu kan, perkara wajib sendiri itu pun Allah terima ke tak kan. Memanglah benda tu wajib untuk kita buat, tapi tak tahu pun Allah terima ke tak. Jadi sifat orang yang soleh, ulama tekankan ada 3. Yang pertama dia risau amalan dia terima oleh Allah ke tak. Yang kedua yang kedua dia tidak terlalu yakin amalan dia diterima oleh Allah ke tak. Dan yang terakhir, dia berdoa semoga amalan dia tu diterima oleh Allah. Jadi kita kena ada rasa amalan kita ni, bukannya maksudnya kita bersangka buruk dengan Allah, tak. Maksudnya kita jangan terlalu yakin dengan kebaikan kita. Kan kita bila mana kita buat kebaikan, kita jangan ingat, tetapi kita ingat keburukan kita pada orang. 2 perkara tu kan. Yang pertama, kita jangan ingat kebaikan kita buat pada orang, tapi kita kena ingat keburukan kita pada orang. Muhasabah diri lah Ustaz. Apa dia? Kena muhasabah diri lah. Itulah juga muhasabah saya tadi. Okey. Sedikit seringan kita dah. Kisah tentang 3 pemuda. Cerita Jadi insya-Allah surah Kahfi ke Ustaz? bukan tu yang pemuda Kahfi tu yang 7 orang. 2 orang ya. Termasuk dengan seekor anjing dia sekali. Dalam riwayat sendiri, anjing dia tu pun akan masuk ke dalam syurga. Anjing dia bersama-sama dengan orang kan. Dia surah Kahfi. Kan? Okey. Kita sambung terusnya ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Syaitanir rajim. Okey. 43. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Okey. Kita tengok kataan pertama. Kulu, lu tu 2 harakat. Kemudian washrabu, bu tu pun sama juga. Kulu 2 harakat, washrabu, bu tu pun 2 harakat. Kemudian hani ya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mak wajib mutasil. Kita bacanya 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian hani tu tanwin bertemu dengan ba, ada mim kecil kan. Jadi kita iklab hukumnya. Mendengungkan bacaan tanpa merapatkan bibir. Hani renggangkan sedikit. Bima